Jadi syukurlah. Syukurlah gerakan ini daripada Allah ni untuk kita datang. Dan hargailah pemberian ni dengan rasa syukur dan dengan kita memberi perhatian. Memberi perhatian kepada ilmu yang nak disampaikan daripada kitab-kitab muktabar ni. Semoga dia dapat jadi panduan dalam kehidupan kita. Okey. Nasihat ke-17. Kita nak habis dah kitab ni. Kitab ni ada 25 nasihat. Ini nasihat ke-17. Saya tak tahulah sejak bila saya ngajar sini. Saya pernah lupa lah. Cuba-cuba jual cari tanda tapi tak ada. Tak ada tanda. Tak tahu bila. Okey. Nasihat ke-17. Pati ilmu tasawuf. Antara soalan yang ditanyakan oleh anak murid Imam Ghazali ni, bila dia dah balik kampung, dia hantar surat pada Imam Ghazali. Dia tanya tentang pati ilmu tasawuf. Pati ni kita faham lah, pati ni apa. Pati ni kau cakap juz lah. Kita kata dia punya benda yang jadi ibu lah. Jadi ibu, daripada tu mengebaknya benda lain. Itu pati lah. Atau kita kata ibu ilmu tasawuf. Tasawuf ni apa? Ini tak kita tahu dulu. Tasawuf ni dia adalah salah satu ilmu yang dinamakan ulama sebut sebagai cabang-cabang fardu ain. Fiqh, tauhid, tasawuf. Tiga-tiga ni kalau tak belajar, dosa. Kenapa? Wajib belajar. Kenapa? Itu nama dia fardu ain. Ada orang tasawuf ni belajar apa? Entah. Nampak sangatlah tak belajar. Tak tahu apa belajar. Tauhid belajar apa? Entah apa lah tauhid. Beragama lah dia kata. Allah, kalau macam ni maknanya tak nak belajar lah. Tak nak belajar. Lepas tu kita sendiri kena pastikan kita belajar tauhid, fiqh, tasawuf ni. Kita sendiri kena pastikan. Tak ada orang lain nak pastikan kita. Tak ada orang lain nak tanya kita. Tak ada. Zaman sekarang ni, akhir zaman, tak siapa tanya. Tak siapa peduli engkau belajar fardu ain ke tidak ke, engkau faham ke kalimah la ilaha illallah ke, engkau faham sifat 20 ke. Tak ada siapa akan bodoh. Tak ada apa kami pot, tak ada apa kami tahu. Lantak kau lah, kau faham tu punya pasal. Orang lebih ambil berat lagi tanya, ada benda nak makan tak? Kau tak kerja. Ni kena buang kerja, ada duit tak? Orang lagi nak tanya benda tu. Orang lebih concern benda tu. NGO hantar bantuan selalu dia hanya concern itulah. Memang itulah pun sebenarnya pun. Pada apa? Pada jasmani orang ni lah. Ada tempat tinggal tak? Kalau banjir macam mana rumah dia? Ini betul tu. Tapi another side yang lebih penting, amal kita, rohani kita, apa yang kita buat, sah tak sah akidah kita, amalan kita sah tak sah, sebenarnya kita sah tak sah, hati kita betul tak betul dengan Allah, itu urusan kita yang kita kena buat sendiri. Tak ada, boleh kata tak ada lah, NGO akan tolong. Sebab benda ni tak nampak. Benda ni tidak dikategorikan susah, dikategorikan biasa je. Sebab apa? Ramai orang tak tahu. Ramai orang tak tahu rukun sembahyang. Ramai orang tak tahu rukun sembahyang. Jadi benda ni bukan benda yang pelik, yang memerlukan bantuan. Sebab tu benda ni memerlukan bantuan. Lepas tu kita tengok kadang satu orang buta, dia ajar buat bakul, bagus lah tu. Tapi dia tak diajar macam mana wuduk dia ni betul tak betul macam mana dia nak pastikan. Dia buta, macam mana nak pastikan haid dia berhenti tak berhenti, nampak? Ini yang perlu diambil perhatian patutnya. Bantuan je lah bantuan, tak apa. Jadi perlu diambil perhatian tentang agama dia. Macam mana agama dia ni? Dia belajar ni ada kitab tak? Macam mana ni? Dia wajib belajar sebab dia tak pekak. Walaupun dia buta, dia tak pekak. Dia yang tak wajib belajar ni buta dengan pekak. Daripada sebelum memayis, tu tak wajib belajar, tak wajib sembahyang. Jadi kalau besar macam ni, dah dewasa macam ni, dia buta. Tapi dia tak pekak, dia wajib belajar. Saya rasa dah pasti ada pihak-pihak mereka ni memikirkan macam mana nak ni. Macam mana nak kenalkan dia dengan Allah ni. Sifat 20 ke, apa kaedah ke, kitab macam mana nak pakai. Ada braille ke, ada apa ke, ada kelas khas untuk mereka ke. Itu yang patut dipikirkan. Sepatutnya itu yang utama dipikirkan. Jangan bimbang pasal rezeki mereka. Adalah cara dia. Lepas tu kalau kita sendiri kata pati ilmu tasawuf. Tasawuf ni apa Entah. Macam mana entah.
Benda yang wajib belajar, tak belajar berdosa, kita kata entah. Ini yang jadi masalah lah ni selama ni. Ni yang menjadi masalah kepada kebanyakan masyarakat. Kadang-kadang kebanyakan ahli surau, orang surau pun tak faham tasawuf ni apa. Apa beza tasawuf, apa beza tauhid, apa beza fiqah, apa beza, dekat mana beza ni. Pun tak reti nak explain. Ni kalau kita dalam ngaji ni, maknanya kita pergi surau ni macam tak ada apa-apa lah, cuma sembahyang jemaah je lah. Cuma sembahyang jemaah lah. Asas-asas ilmu yang patut kita tahu, kita tak tahu. Ini yang punca kebanyakannya gagal dalam amal. Punca dia ni lah. Tasawuf ni adalah ilmu yang mempelajari tentang anggota dan tentang hati. Aku nak ringkas dia gitulah. Dia ilmu mempelajari tangan boleh buat apa, tangan tak boleh buat apa. Kitab yang paling asas yang dekat Malaysia ni, yang kebanyakan surau masjid yang pondok-pondok guna, saya rasa kat sini pun mungkin ada belajar, Penawar Bagi Hati. Ini kitab yang paling popular orang belajar tasawuf kat Malaysia lah. Adalah kitab-kitab yang lagi dalam sikit lah, macam ni lah, Ayuh Hawalat. Dia ada banyak ciri tasawuf, menerangkan ilmu tasawuf dalam ni. Banyak lagi lah kitab-kitab lain. Kalau yang besar-besar tu Ihya Ulumuddin. Adalah kitab-kitab dia yang membicarakan tasawuf. Tapi untuk melepaskan fardu ain, asas supaya kita dikatakan tidak berdosa, tak belajar tasawuf, cukuplah kalau kita khatam kitab Penawar Bagi Hati. Cukuplah. Kalau pondok banyak pakai kitab ni. Kalau pondok macam jadi kewajipan. Tasawuf mesti pakai Penawar Bagi Hati. Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesia, pengarang dia. Saya pun ada ajar kitab tu. Dah berapa surau dah khatam. Ni lagi 2 kali ni surau dekat Taman Tenaga Kajang pun nak khatam. Dulu 8 tahun lalu ada juga surau khatam. Surau apa? Kementerian Kerja Raya pun khatam. Dalam masa 2 tahun. Tunggu sekali. 2 tahun khatam. Jadi bila dah khatam, habislah. Fardu ain dia tasawuf, habislah. Fiqah, tauhid, itu je silibus tasawuf. Silibus fardu ain. Dia tasawuf ni dia belajar 2 je lah. Satu dia belajar anggota, mulut boleh buat apa, mulut tak boleh cakap apa. 7 anggota. Dia belajar 7 anggota. 7 anggota. Lepas tu Syekh Darul Fatani kata dalam kitab Diyaul Murid, sinar bagi seorang murid. Diyaul Murid, cahayanya bersinar bagi seorang murid. Dia kata apa? Kalau engkau memperhatikan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, engkau akan perhatikan mengandungi 7 kalimah. Ni dalam kitab dia murid ni. Ilah, tiada Tuhan illa melainkan Allah. Muhammadar 5 Rasulullah, Rasul Allah. 7. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini Syekh Darul Fatani kata kalau kau perhatikan dia mengandungi 7 kalimah. Itu 7 tadi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 7. Dia kata apa? Ini dia punya tulisan dalam kitab dia. Kerana apa? Kerana 7 ini akan memadamkan 7 api neraka. Apabila engkau bercakap, engkau berkata dengan faham, dengan yakin, dia akan memadamkan 7, menutup 7 pintu neraka. Memadamkan 7 api neraka. Itu 7 tu. Dan dia akan menghapuskan 7 anggota dosa-dosa engkau. Itu ilmu tasawuf tu, 7 anggota tu. 7 anggota kan. Apa 7 anggota tu? Tu lidah, mata, telinga, faraj ni kemaluan, kaki, tangan, perut. 7. Kalau buka kita tak tahu memang dia bicarakan 7 ni. Perut boleh buat apa, perut tak boleh buat apa. Kalau perut ni makan banyak-banyak walaupun halal jadi apa. Ni 7 anggota ni. Dia akan menghapuskan 7 dosa-dosa daripada 7 anggota.
Dan nombor 3, apa dia kata dalam kitab tu? Perhatikanlah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidakkah kau lihat, Syekh Daud Qatlani kata, dia tidak bertitik. Tahu tak bertitik tak? Dia tak ada huruf bertitik lah. La, alif, hamzah, lam, ha, illa. Mana ada huruf titik? Mana ada ba, mana ada nun, mana ada shim, mana ada ta. Mana dia tak ada titik, tak ada huruf bertitik. Dia kata dalam kitab tu apa? Memberitahu, dia kata, memberitahu apabila membacanya kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak boleh ada setitik pun ingatan engkau lain daripada Allah. Ni Syekh Daud Qatlani kata dalam kitab. Lepas tu nak kena mengaji kitab pun tahu. Nak kena mengaji kitab, nak kena buka. La ilaha illallah ni ada satu kitab khas lah, yang tu yang saya kata tu lah. Diaul Murid. Dia cerita apa makna dari segi istilah, masyiwallah, apa benda semua macam-macam lah cerita. Banyak sangat lah terang. Lepas tu dia terang dari segi bahasa dia macam mana. Apa tuntutan dia, apa benda yang dikatakan tiada Tuhan, Tuhan ni maksud apa. Memang cerita dia memang detail, tapi dah kena mengaji lah. Kalau kita baca-baca gitu memang tak faham. Pasti tak faham. Lepas tu dia kena perlu ada duduk pada punya pondok. Dia cari ustaz-ustaz yang ajar, duduk, ajar. Khas kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi parti ni ilmu tasawuf ni dia belajar apa? Dia belajar pada kelakuan hati. Satu tadi dia belajar 7 anggota, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Lagi satu dia ajar apa? Dia ajar tentang kelakuan hati. Apa kelakuan hati ni? Dia ajar tentang 10 sifat tak baik dalam hati dan 10 sifat yang baik dalam hati. Itu nama dia mazmumah, itu nama dia mahmudah. Ni belajar dalam tasawuf. Apa dia sifat yang baik dalam hatinya perlu belajar? Ada 10 lah. Kau nak catat, saya beritahu ni. Catat 8 Satu, taubat. Satu, taubat. 2, takut akan Allah. 10 sifat baik yang belajar kat ilmu tasawuf. Saya nak cerita ilmu tasawuf ni belajar apa dulu? 2, takut akan Allah. 3, zuhud. Salin je bang, tak apa, salin je. Allah rahmati kita belajar agama. Walaupun dah tahu dah, tak apa, salin. Tanda tunduk hati kita dengan ilmu Allah ni. Tunduk kita dengan kebesaran Allah beri ilmu kat kita ni. 3, zuhud. 4, sabar. 4, sabar. 5, syukur. Ini yang belajar dekat tasawuf ni. 6, ikhlas. 7, tawakal. 8, kasih akan Allah. 9, redha. 10, ingat mati. Ini subjek. Ini 10 subjek. 10 subjek sifat-sifat baik yang belajar dalam ilmu tasawuf. Kau nak belajar sifat 20 wujud kidah bakar ke, tak ada dalam tasawuf. Dia dekat tauhid. Nak belajar semayang, puasa, haji. Nak belajar sewa beli, nikah, kahwin, apa semua. Dia dekat fiqah. Jadi ilmu agama ni dah disusun oleh ulama' ikut robok-robok dia lah. Ikut bahagian-bahagian dia supaya kita mudah nak belajar kat mana, belajar kat mana, belajar kat mana. Jadi sepanjang perjalanan kini kita datang surau ni, kita kena pastikan 3 ilmu ni kita dalam proses belajar pun tak apalah. Walaupun dah tua pun nak belajar, tak apalah. Kurang-kurangnya belajarlah orang kata kan. 3 ni kita boleh belajar. Apa? Tauhid, fiqh, tasawuf. Mesti dalam surau ni kita dalam proses bawa kitab tauhid. Sebulan berapa kali ke, 2 kali ke, 3 kali ke, atau kalau sebulan sini sekali tak cukup, kena cari surau lain. Lepas tu surau-surau masjid sepatutnya dia fokus 3 ni cukup. Fiqh, tauhid, tasawuf. Fiqh, tauhid, tasawuf. Fiqh, tauhid, tasawuf. Cukuplah ni. 3 ni cukup. Ini yang asal ni yang orang tak tahu. Tak payah belajar sirah dulu kemudian.
Tak payah belajar tadabbur dulu, tak apa. Kemudian fardu ain ni mesti belajar dulu. Tak payah belajar marhaban, ini lagi kemudian. Tak payah belajar taranum. Kemudian kalau tiga ilmu ni kelang kabut lagi, berterabur lagi, mesti fokus dengan ni. Kenapa? Ni wajib. Ni wajib. Macam saya cakap bagi tadi lah. Kita tadi ngajar kat Puan Jaya kan, setiap minggu. Dah belajar dah tauhid. Wujud Allah adalah apa? Wajibul wujud. Wujud makhluk jaizul wujud. Wujud Allah wujud hakiki. Wujud makhluk wujud majazi, bersandar pada kudrat dan irada Allah. Ni kalau ni padahal dah belajar ni, berapa kali ulang dah ni, berapa cakap dah tak jawab. Tapi bila saya tanya mim sabdu, nun sabdu, tadi belajar rukun sembahyang, baca tayat akhir. Tayat akhir kan ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala Muhammad, kan dia kan. Tu selawat, ada dua kalimah syahadat tayat akhir. Bila saja mim sabdu, nun sabdu, hukum apa? Wajibul gunah. Semua, hampir semua akak-akak boleh jawab. Betul Nabi kata akhir zaman ramai orang mahir baca Quran, tapi tak ramai orang mahir bab-bab fardu ain. Bab tauhid pun tak erti. Allah wujud, wajibul wujud. Sama juga perkataan dia, wajibul gunah, wajib. Wajibul gunah ni nun sabdu, mim sabdu. Yang ni ramai boleh jawab. Cuba tanya huruf-huruf kalkalah. Ramai orang jawab. Apa makna kalkalah? Berdetak. Apa makna idgham? Memasukkan, memesrakan. Apa makna izhar? Terang dan nyata. Ramai orang jawab. Kalau terutama orang perempuan belajar, ramai orang jawab. Tapi tanya bab tauhid fail lah. Fail. Saya kata betul. Kalau basically kalau interview orang interview boleh kata fail. Memang fail lah. Mana kidam apa? Tak erti. Sedangkan Allah itu wujud dia kidam. Dia ada qidam. Bila qidam dia panggil dia qadim. Apa bila qidam dan qadim? Pun tak erti. Tu saya kata. Betul lah Rasulullah kata, akhir zaman ni ramai qura', ramai ahli-ahli pakar baca Quran, lagu-lagu ramai. Tapi bab fardu ain yang wajib dia tahu dia tak tahu. Tanya tasawuf ni apa Bagi satu tafsir, satu terjemahan apa tasawuf. Dalam macam kitab macam lah diterjemah. Apa tasawuf? Mempelajari tentang apa? Itu tegangkan itu pun cukup lah. Ramai orang tak tahu. Betul lah Nabi kata akhir zaman ni ramai yang mahir baca Quran tapi tak mahir benda-benda agama. Benda agama, benda asal tak erti. Ilah makna apa, Allah makna apa, tak erti. Sungguh saya cakap. Jangan jadi macam ni lah. Ini penyakit yang menimpa orang-orang surau tau sekarang. Ada boleh baca Quran dengan lagu bayati, bagus, itu bagus. Ada boleh baca marhaban dengan baik, bagus. Boleh buat pertandingan antara surau, kita boleh menang dengan surau tu. Tapi asal fardu ain ni tak erti Dia belajar tasawuf. Tasawuf apa? Dia kata, aku ada pergi surau, tapi apa? Bukan tasawuf ni kau belajar gila. Ni yang orang faham. Yang orang awam yang tak erti apa-apa ni, dia promosikan tu. Oh, yang belajar tasawuf gila. Mana ada orang belajar agama gila? Tasawuf ni fardu ain. Mana ada benda belajar wajib jadi gila? Kenapa kita tak faham sangat? Kenapa kita jahil sangat? Sebab apa? Sebab kita bukan penuntut. Kita bukan talib. Kita bukan penuntut ilmu. Kita hanya penyambil ilmu. Tahu penyambil tak? Dengar sambil-sambil lah. Ada masa dengar, tak ada masa tak ada. Tu. Kita tak rasa tanggungjawab. Kita yang mesti tahu. Tu yang saya kata banyak kali lah. Guru kata fardu ain ni, hari ni tak belajar, hari ni dosa. Besok tak belajar, besok dosa. Dosa tak belajar, dosa. Ni yang kalau guru-guru dia kata dosa kering ni. Dosa kering apa? Tak ada buat apa pun dosa. Tak ada buat apa pun apa? Tak belajar kan? Tak belajar. Kita nak bawa kereta, kita mesti kena test. Betul tak? Test, JPJ, lulus, lulus lah apa benda, barulah kita dibenarkan bawa kereta. Ada tak siapa-siapa yang kita pernah tanya, jumpa, okey, Ustaz, test tauhid saya sah tak? Sah tak tauhid saya? Pernah test tak?
Tak pernah test. Tak pernah. Dan penakut kan kita pun tak tahu tauhid kita lulus tidak. Bolehlah test sajalah. Apa maksud beriman pada Allah? Apa? Cerita. Apa yang kita boleh cerita? Apa maksud beriman pada Allah? Apa maksud iman? Iman ni apa? Apa maksud Islam? Ini basic-basic. Ini very basic. Jangan tanya panjang. Tanya asal-asal dia. Apa maksud Islam? Apa maksud iman? Kau kata kau beriman pada Allah. Apa yang kau faham beriman pada Allah? Apa benda yang kita faham? Apa yang kita yakin? Yakin kita tahap macam mana? Iman kita tahap macam mana yang katakan kita selamat dan sah? Mesti kita kena test juga. Kita kena test diri kita sendiri. Kita boleh jawab soalan tu. Kalau tak boleh lulus ke tauhid kita ni? Macam mana kita lulus kereta? Tak tahu. Tak tahu. Oh, mengerikan. Mengerikan. Kita mengeri tau. Ramai orang tak tahu dia lulus tauhid. Pada ain tahu dia lulus tak lulus. Apa makna syukur? Apa makna syukur? Ni kan belajar sifat terpuji. Apa makna tawakal? Apa rukun tawakal? Apa rukun tawakal yang mengesahkan kita ni tawakal? Itu semua ada dalam kitab lah. Kita belajar lah. Tak tahu. Tak tahu maknanya pada ain tak lulus. Tahu pada ain tak lulus. Bila pada tak lulus jadi apa? Berdosa lah. Benda wajib kita tak lulus. Kadang tengok tu surau buat kelas pada ain kanak-kanak hari Sabtu. Bapak dia pergi berbual kat luar. Masuklah. Dengar apa anak tu belajar. Betul tak? Pokoknya duduklah kat belakang dengar anak-anak belajar apa. Dia faham pada ain ni kelas budak-budak. Ni yang sedih lah. Saya cukup sedih. Kesian tengok kadang. Kesian. Tanya syarat sah rukuk apa? Apa syarat sah rukuk? Rukuk syarat sah dia apa? Tak erti. Macam mana kita tahu kita dah belajar pada ain? Syarat sah rukuk pun tak erti. Dalam kitab dah cerita dah syarat sah rukuk ni gini, syarat sah sujud gini. Itu hanya bab semayang belum bab lain ni. Okey. Lepas tu tasawuf ni belajar apa? 10 sifat mazmumah. Mazmumah ni apa? Sifat tak baik. Yang mesti ulama kata kau mesti belajar. Kau tak belajar kau berdosa. Apa dia? 1. Banyak makan. Apa maksud banyak makan? Itu belajar dekat fardu ain. Tasawuf. 2. Banyak cakap. Itu dia ilmu tasawuf ni. Belajar ni lah. Saya rasa kat sini pun dia belajar ni. Kitab-kitab ni. 3. Apa sifat tak baik? Nombor 3 yang kena tahu. Marah. 4 apa? Hasad. Hasad ni dengki lah. Kenapa dia belajar ni? Kau tak belajar bahaya. Rasulullah kata siapa yang dengki, maka dia bakar buku amal dia. Seperti mana api bakar kayu kering. Tu kayu kering kita kumpul kita bakar. Zoom, kejap je habis. Kenapa? Api tu nama dia hasad, dengki. Apa makna hasad? Apa definisi hasad? Macam mana orang tu dikatakan hasad? Apa punca hasad dalam kitab kata? Apa ubat hasad? Ni semua tak kena tahu punca hasad ni 3 lah kita katakan. Takabur, sombong, sombong, keji nafsu. Tu dah kata punca-punca tu. Dalam kitab dah sebut dah. Kitab nama mengerti dia sebut satu-satu. Lepas tu, apa ubat-ubat ni yang kita kena buat supaya dapat rawat. Rawat jangan ada hasad dalam hati. Apa takrif hasad ni? Ramai orang buat hasad dia tak sedar tau. Dia tak sedar dia bakar buku amal dia. Nanti mati dia tengok amal tak ada tau. Buku amal tak ada. Ni sangat kesian. Kita kena kesian diri kita ni Dah lah amal sikit, pergi bakar pula. Dah lah amal sikit, pergi ngumpat pula. Ngumpat, pahala pergi kat orang lain tau. Itu dia ada belajar hasad ni. Penting ni belajar hasad. Jangan hasad. Nombor 4, nombor 5, kikir, kedekut. Apa akibat kedekut ni? Nak kena belajar lah. Apa punca kedekut ni? Macam mana nak buang sifat kedekut? Nombor 5 dia kata apa? Nombor 6, cinta kemegahan. Apa maksud cinta kemegahan ni? Nak kena belajar. Apa akibat-akibat dia?
nak kena belajar. Macam mana ubat nak buang, itu semua ada dalam kitab tasawuf. Lagi nombor 7, cinta dunia. Apa maksud cinta dunia? Apa maksud dunia? Itu nak kena belajar. Lagi umur 8, heran diri, itu nama dia ujub. Rasa diri hebat. Rasa diri hebat. Itu nombor 8. Nombor 9 dia kata belajar apa? Membesarkan diri. Nombor 10, riak. Ni 10 ni kena belajar dengan detail tau. Bukan belajar sambil-sambil. Kena belajar, kena buka kitab, baca satu perkataan, satu perkataan, satu perkataan, satu perkataan, satu perkataan. Saya pergi pondok Patani, tanya, bukan ustaz, bukan Baba Iraman. Baba Iraman ni dia mudir. Saya tanya, ada ustaz ni nama dia Ustaz Nawi. Ustaz Nawi ni dia ni muta'alim lah. Kalau sana dia panggil muta'alim. Muta'alim ni macam dia ngajar guru-guru kecil lah. Pelajar 1000 orang, mungkin dia ambil 100 orang, dia buka kitab ni, dia ajar. Ada ustaz ni ambil 100 orang, gitulah ustaz ni. Saya kata, ustaz, tasawuf belajar apa? Biasa, tasawuf mana-mana, pondok belajar penawar bagi hati, kita. Penawar bagi hati dia kata ni. Penawar bagi hati. Saya kata, saya pernah ngajar penawar bagi hati, dah pernah katam lah beberapa surau, saya kata dengan dia. Saya pernah ngajar dekat Jabatan Kerajaan, tiap-tiap hari Selasa. 2 tahun setengah habis. Seminggu sekali. Dia kata seminggu sekali berapa jam baca? Sejam lah, Ustaz. Waktu makan. Cepat dia kata habis. Dia kata cepat. Cepatnya habis. Seminggu sekali dia kata 2 tahun setengah. Dia kata kami kat sini, dia kata belajar 6 kali seminggu. Sekali belajar sejam setengah. 6 kali seminggu. Saya ajar, saya kata saya seminggu sejam. Dia 6 kali seminggu. 6 kali seminggu. 2 tahun baru habis. 2 tahun. Saya tahu memang cara mereka ajar macam gitu. Saya kata lama ustaz. Dia kata Baba kata satu huruf kitab pondok ni, dia punya penerangan tembus 10 tu. Tu tembus 10 tak? Tembus 10. Itu maksud dia lah kalau bahasa baku dia. Satu huruf ni dia boleh terang 10 benda lain. Tembus 10. Dia baca satu. 6 kali baca dalam seminggu, 1 hari sejam setengah. 2 tahun baru habis. Penawar bagi hati. Saya saja tanya, fiqah belajar apa tak? Fiqah biasalah, musalli tu wajib lah kata. Musalli ni muniatul musalli lah. Muniatul musalli kan. Syedah Watani, tu wajib lah. Kalau tauhid tu dia kata biasalah, tauhid ni kitab-kitab wajib ni Ummul Barahin. Kadang-kadang ada, lepas tu Darussamin, adalah kitab-kitabnya saya sendiri pernah belajar dekat Malaysia ni lah. Dia sebut dalam kitab lah. Risalah, dia kata risalah ni kitab baru. Pada pondok-pondok Patani ni, risalah ni kitab baru lah. Kitab baru. Tuhfatul Murid, tu kitab-kitab lama dia kata. Darussamin, itu kitab lama. Kalau dia kata Midbahul Munir tu pun kira generasi baru juga. Baru tak baru lah, 60-an gitulah, kira baru lah. Mereka ni kalau kat sana mereka belajar kitab yang lama-lama lagi. Sebab pondok tu dah lama. Pondok tu dah berpuluh tahun. Daripada generasi ke generasi. Tu dia belajar tu. Lepas tu kita ni kena pegang ni ilmu, 3 ilmu ni. Tu saya cakap banyak kali Dan saya tak akan jemu lagi untuk berkata Kita kena pegang 3 ilmu ni. Fiqh, Tauhid, Tasawuf. Fiqh, Tauhid, Tasawuf. AJK, surau, masjid, kena pastikan 3 ilmu ni ada. Kalau boleh fokus kat sini pun tak apalah. Minggu ni ada Tauhid. Minta ustaz ajar, mana-mana ustaz ajar lah. Risalah Tauhid. Minggu ni mesti ada fiqah juga. Ajarlah apa-apalah. Macam saya pakai idaman penuntut. Ajarlah apa-apa fiqah. Apa-apa kitab fiqah banyak. Bab ibadah ni banyak boleh belajar. Dan setiap minggu ni pun ada tasawuf. Minggu depan tak apa, orang lain ajar pun tak apa. Orang lain pula ajar, kitab lain pula. Tapi mesti jurus
pada fiqh tauhid tasawuf. Jadi setiap minggu kita duduk belajar fiqh kat sini, setiap minggu belajar tauhid, setiap minggu belajar tasawuf. Nanti bila benda ni berterusan macam ni, mantap lah. Oh mantap, betul tak? Apa yang kadang-kadang masjid surau buat ni, kadang-kadang apa tau? PK belajar bab solat sebulan, bulan depan baru belajar balik, nampak? Tauhid belajar bulan ni, bulan depan baru belajar balik. Tahun berapa nak habis? Antara tu macam-macam belajar. Yang kadang-kadang belajar ni bukan fardu ain. Ni kadang-kadang ni kalau saya tak setuju lah. Tapi lah masing-masing masjid dia ada cara berfikir sendiri kan. Kita boleh buat apa? Kalau macam Tuan Guru Haji Ridauddin, pengurusi Persatuan Ulama Nahdlatul Ulama Malaysia kan. Dia ni ahli apa? Saya baru pergi rumah dia tu hari. Berapa bulan lalu? 2 bulan lalu saya pergi rumah dia. Dia ni ahli lembaga fatwa Pulau Pinang. Dia cakap, kadang kita duduk lah bincang dengan dia kan, pasal kelas-kelas ni apa, kelas nak buat macam mana, kita apa, saya ajar saja cakap dia lah. Dia kata kalau surau masjid tak buat 3 ilmu ni, fiqh tauhid tasawuf, tak sediakan pasarana ni, AJK semua berdosa, dia kata. Betul, saya setuju dia cakap. AJK semua berdosa. Lebih menakutkan AJK yang buat, AJK yang tak datang, lagi kelakar. Ini lagi kelakar, ni lebih kelakar daripada tak buat kelas. Dia AJK, dia organize, dia kena attend patutnya. Dia kena support, dia kena support program ni. Kenapa? Ini wajib. Kalau masyarakat ni tak faham cara semayang, tak faham cara tauhid, apa benda tauhid, tak faham tasawuf, tak faham cara puasa, tak faham apa, dan kita tak sediakan pasarana ni, apa jadi? Berdosa lah kita. Sebab ini tanggungjawab kita sebagai AJK. Jangan sediakan kelas-kelas yang bukan fardu ain dulu. Tupu banyakkan kelas ni. Tak apa, ustaz ni buka kitab ni tauhid, ustaz ni buka kitab tauhid, tak apa. Seminggu 3 kali tauhid pun tak apa. Orang kat pondok belajar berpuluh tahun tauhid ni. Supaya apa? Mantap. Ini niat pun tak erti. Imam Salah pun tak tahu apa nak buat. Betul? Sebab apa? Tak belajar fiqh. Ada belajar fiqh sebulan sekali. Bila nak habis? Kalau saya ajar semayang, satu rukun semayang 1 jam saya ajar. Kalau saya ajar 1 jam. Kalau sebulan sekali belajar, setahun sebulan tak habis rukun semayang lagi. Tapi kalau ramai yang ajar, minggu depan ustaz ni ajar bab ibadah juga, minggu depan ustaz ni ajar, mungkin dia ajar ni bab wuduk, yang ini ustaz ni dia tengah ajar bab tayamum. Tak apalah. Memanglah mungkin ada sedikit beza pendapat, tak apalah. Tapi dia main thing dia, perkara utama dia, kita benda asas ni kita faham dengan kukuh. Itu je yang kita nak. Jadi kalau ada dekat pasarana, dekat surau ni, tak payah kita pergi surau lain. Saya awal 90-an tu saya berjalan. Surau ni saya belajar kitab ni, saya ikut kitab ustaz ni. Ustaz ni pula ada surau ni, dia ajar kitab ni, saya ikut kitab ni. Saya tak tetap sini kat surau saya. Surau saya pun kadang tak ada kuliah. Itu belajar tasawuf tu. 10 sifat baik, 10 sifat tak baik. Tu kita dah kenal tasawuf dah. Wahai anakku yang tercinta, ketahuilah bahawasanya ilmu tasawuf itu mempunyai 2 unsur, 2 parti, 2 benda utama yang kena tahu dalam tasawuf ni. Apa dia? Istiqamah, tetap pendirian. Pendirian dari segi apa? Pendirian dari segi akidah, pendirian dari segi keyakinan, pendirian dari segi iman. Mesti tetap pendirian, tak boleh goyang. Kalau bab tauhid tak boleh ragu, walau sedikit. Ragu sedikit kufur. Dulu Ustaz Ghazali Habibullah Darul Atik dulu belajar risalah tauhid dengan dia lah. Dia kata apa? Apa maksud tauhid kita ni tegap, kukuh? Dia bagi contoh macam ni tau. Dia kata guru dia bagi contoh macam ni. Kita bangun pagi, dia kata, kita pergi kedai nak minum.
Kita kata teh kurang manis, kurang gula. Tiba-tiba orang kedai kata apa? Kalau kurang manis bukan kurang gula. Kalau kurang manis kurang garam. Contoh ni dia kata ni. Kita pun bingung apa kurang manis kurang garam pula. Bukankah garam tu masin, gula tu manis? Kita kata dalam hati kita. Lepas tu kita dengar orang sebelah meja kita kata, bang, bagi garam sikit. Ini teh ni kurang manis lah, bagi garam sikit. Kita kata kenapa ni? Nampak? Benda pelik lah. Ni contoh ni benda pelik. Kita balik rumah makan tengah hari, dia kata. Isi dia kata, bang, kalau hari ni kalau kurang manis, saya nak bagi garam, bagi manis sikit. Garam lagi? Macam mana garam pula bagi manis? Sedangkan garam bagi masin. Waktu tu dia kata, contoh, waktu tu kita tidak akan bergoyang dan tergugat mengatakan gula ini masin. Tak. Kita akan kata gula ini manis. Walaupun yang berkata ni profesor makanan sekalipun, dia kata. Itu makna apa? Itu makna tu tetap pendirian, yakin dengan jazam. Itu nama jazam. Jazmun. Jim, Zai, Mim. Jazmun. Pendirian pada agama ni tetap, tak goyang. Kenapa tak goyang? Bila dia dah belajar sifat-sifat tak baik, dia dah buang sifat tak baik ni, dia isi hati dia dengan 10 sifat baik tadi. Itu nama dia tahalli, tajalli. Ni kena belajar kat tasawuf lah. Tahalli ni buang sifat tak baik. Lam, ya. Tahalli. Lepas tu isi dengan sifat baik. Yang 10 tadilah. Syukur, reda, tawakal tadi tu. Itu nama dia tahalli. Lam, ya. Tadi lam, ya. Lam, ya. Hasil apa? Hasil dia pula tajalli. Jim, lam, ya. Ada orang ambil tauliah, tanya dia apa soalan. Dia ambil tauliah kat negeri dia lah. Dia tanya tu lah, tahalli, tajalli. Apa tu? Dia tanya soalan tu. Ustaz tu tanya dia soalan ni. Dekat mana belajar ni? Tasawuf lah, tu nama tasawuf. Sebab tasawuf, dia belajar membersihkan hati. Dia belajar membersihkan hati. Lepas tu, tetap berdirian ni macam mana? Tetap macam mana? Tetap ni makna jazam. Jazam ni makna apa? Tidak dicelahi oleh syak, zan dan waham. Nanti bagi 2 minit buat azan kejap saya nak habiskan. Tidak dicelahi oleh syak, zan, waham. Itu nama tetap berdirian. Itu nama jazam. Zan apa? 75 ke atas yakin, tapi tak sampai 100%. Yakin tak sampai 100%, tapi atas 70%. Jazam ni 100%. Zan ni tak yakin 100%, tapi hati berat pada yakin, tapi tak 100%. Itu nama zan. Syak 50-50. Itu nama syak. Waham apa? Waham berat pada tak yakin. Yakin tapi sikit sangat yakin. Benda ni dipakai dalam banyak situasi. Kita semayang Allahu Akbar. Syak. Baju ni ada najis lah rasanya. Syak. Hati 50-50. Syak. Ada muntah tadi ni baju ni. Syak. Waktu tu apa jadi? Tak sah solat. Kenapa? Syak pada salah satu syarat sah. Itu nama syak. Itu digunakan dalam fiqah, syak. Itu nama syak. Allahu Akbar. Kita kenal imam ni. Kita dengar dia baca Fatihah, dia ada kesalahan yang nyata. Dan kita yakin memang kita dengar betul dia salah. Waktu tu kita kena mufarakah. Kenapa? Syarat sah ikut imam. Makmum tidak boleh iktikad yang imam tu batal. Faham Itu saya buat kursus tauhid dekat PD. Kita semayang dekat depan tempat kursus tu lah. Ada training center kita buat kat situ depan. Tu saya kata lepas semayang tu ada akak ni pukul 8 tu, pukul 2 tu akak ni datang kat saya dekat dalam dewan latihan. Dia kata, Ustaz, nak saya belajar tahfiz. Tadi anak saya dengar imam yang jadi dekat masjid tadi, imam yang jadi imam baca Fatihah tadi, dia bacaan dia salah. Kalau dia rasa dia iktikad bacaan dia salah macam mana? Salah besar lah dia kata, boleh membatalkan semayang. Dia kena qada semayang dia. Kenapa? Semayang dia tak sah.
Makmum yang beriktikadkan imam itu batal, dia tak boleh ikut. Tu makmum yang yakin, tu nama yakin kat situ pakai pada fiqah, yakin kat situ. Waham pakai kat mana pada fiqah? Waham kat mana? Kat tayamum. Bila orang itu dia dah tayamum, waham hatinya ada air. Tu waham lah. Sikit je hati dia kata, oh simpang sana ada air. Dia mesti pergi tengok air tu. Kalau jarak air itu adalah sepelaung, jarak yang dia boleh menjerit, orang boleh sampai suara. Itu pakai waham. Lepas tu term-term ni term-term ni jazam, syak, zon, waham, kita kena familiar. Kalau kita kata kita belajar fardu ain, tahu, kita belajar tauhid, belajar tasawuf, kita kena familiar. Tapi kalau kita rasa ni tak tahu, ni tak dengar, please tolong ambil kitab, tolong cari kelas, tolong belajar. Takut apa tahu? Takut tauhid pada Allah ni, keyakinan ni tak sampai jalan. Tak sampai jalan, mati kufur tau. Walaupun malang sekarang orang buat tahlil untuk kita, tapi kalau yakin ni tak jalan, mati kufur. Tu tak faham jalan ni apa. Sama macam benda lain Beriman pada Rasul. Apa maksud beriman pada Rasul? Boleh tak kita explain satu? Boleh kita terang tak? Beriman pada Rasul ialah ini. Boleh tak? Tak boleh. Tak erti apa cakap. Betul? Sebab apa? Tak belajar. Jadi macam mana kita tahu iman kita pada Rasul sah? Kita sendiri tak boleh cerita. Mana kita tahu iman kita sah ni? Oh, bahaya tau. Tak boleh tahu ni. Besok malaikat nilai dalam kubur, engkau ni iman kau tak sah, engkau dipanggil matikan kufur tau. Nak cakap apa? Nak menangis dalam kubur seorang? Nak menjerit? Nak kata, ya Allah hidup kembali, aku nak belajar fardu ain? Boleh begitu? Tak boleh. No, you turn. It's a one way street. Fail. Tu saya kata macam mana orang boleh sahkan kita bawa kereta? Kita mesti belajar cari guru untuk kita sahkan diri kita, iman kita pada Allah. Sahkan sembahyang kita sah. Itu pun tak ada. Bahaya lah. Itu sangat bahaya tau. Kita nampak tak ada apa-apa Nanti mati baru tahu bahaya tak bahaya lah. Okey, cukup. Nanti kita sambung Apa kaedah nak dapat istiqamah? Ni saya nak sambung ni. Kita ada sebutlah perkataan ni. Dia kata tasawuf ni engkau bercari ilmu hati dan engkau mendapat istiqamah dalam pendirian engkau pada agama. Apa cara dapat istiqamah? Ada 4 cara. Nanti kita sebut. Lepas tu kita kata yang kedua, apa parti dia? Baik kelakuan dengan makhluk. Lalu kita belajar perlahan-lahan, insya-Allah. Okey, moga-moga Allah izinkan kita jumpa lagi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.